Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam tajuk unit kelajuan. Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan buku halaman tajuk unit kelajuan. Okey, minggu lepas saya sudah sentuh tajuk kelajuan, apa itu kelajuan. Okey, untuk minggu ini saya sentuh unit kelajuan. Okey. Di akhir pembelajaran kita, murid-murid akan dapat menyatakan unit-unit kelajuan dan menyenaraikan unit kelajuan. Okey. Okey, ini adalah halaman buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey, unit kelajuan. Okey, kita baca sama-sama. Okey, kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa. Okey, jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Okey, objek yang bergerak. Okey, itu adalah kelajuan. Jadi, kelajuan dia melibatkan ukuran jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Maknanya sesuatu kelajuan tu dia mesti ada jarak dan masa. Okey, mesti ada jarak dan masa untuk kita menentukan sesuatu kelajuan. Okey, unit bagi kelajuan ialah gabungan. Okey, gabungan kedua-dua unit jarak dan masa. Okey, maknanya unit kelajuan ni dia adalah gabungan jarak dan masa. Okey. Yang berikut ialah beberapa unit kelajuan. Okey, murid-murid kena faham. Okey, untuk kita mengukur kelajuan, dalam kelajuan kita mesti ada jarak dan masa. Okey, jarak dan masa. Okey, jarak dan masa. Okey, jarak bahagi masa. Okey, barulah kita dapat kelajuan. Jadi dalam sesuatu kelajuan tu mesti ada jarak dan masa. Okey, barulah kita boleh dapat hasil kelajuan. Okey, kita lihat yang bawah ni. Okey, siput ini bergerak perlahan kerana siput hanya dapat bergerak sejauh 1.3 cm sahaja dalam masa 1 saat. Okey, jadi unit kelajuannya ialah sentimeter per saat. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, siput hanya dapat bergerak sejauh 1.3 cm. Okey, ini adalah jarak. Okey. Jadi bergerak sejauh 1.3 cm sahaja. Okey, dalam masa 1 saat. Okey, ini adalah masa. Okey. Jadi kat sini unit kelajuannya ialah sentimeter per saat. Okey, jadi kelajuan dia kat sini kalau kita nak mengetahui unit dia. Okey, kat sini kelajuan K sama dengan jarak bahagi masa. J ni jarak, M ni masa. Okey, jarak dekat sini adalah sentimeter. Okey, sentimeter. Okey, manakala masa kat sini adalah 1 saat. Okey, jadi S saat. Okey, jadi kat sini kita tengok. Okey, sama dengan kita gabungkan sentimeter per saat. Okey, per ni adalah bahagi. Okey, per ni adalah simbol bahagi. Okey, diringkaskan jadi sentimeter per saat. Okey. Okey, ini adalah unit kelajuan bagi jam randik ini. Okey, sentimeter per saat. Okey, sentimeter adalah jarak, saat adalah masa. Okey, per adalah bahagi. Okey, jadi cm per saat. Okey, sentimeter per saat.
cm ni adalah sentimeter, per ni adalah bahagi, S ni adalah saat. Jadi sentimeter per saat. Okey, kemudian kita tengok contoh lain. Okey. Okey, tupai dapat bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Unit kelajuannya ialah meter per saat. Okey, macam mana kita nak tahu meter per saat? Okey. Jadi meter ini adalah jarak, saat ini adalah masa. Okey, ini jarak bahagi yang ini adalah masa. Masa pula sekejap. Okey, yang ini adalah saat. Okey. Okey, yang ini jarak dia, yang ini masa dia. Okey, sorry. Saya salah terang. Okey, sana. Okey, yang ini meter ni jarak. Okey, betul jarak. Okey, jarak bagi masa. Betul, saat, masa. Okey, jarak dia berapa? Jarak dia adalah meter. Okey, dia punya masa dia adalah saat. Jadi sama dengan meter per saat. Okey. Okey, jadi saya ringkaskan balik saya ulang balik Okey. Ni meter. Okey, meter ni adalah jarak. Saat ni adalah masa. Okey, jarak ni adalah masa. Okey, jadi kita nak tukarkan dia. Okey, nak tukarkan dia, jarak dia adalah meter per saat dia adalah masa dia adalah saat. Jadi sama dengan meter per saat. Per ni adalah bahagilah. Okey. Okey, ini contoh yang kisah tupai ni lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh kuda ni. Okey. Kuda dapat bergerak sejauh 76 km dalam masa 1 jam. Kelajuan pergerakan kuda diberi dalam unit kilometer per jam. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, ni kelajuan dia kan, 76 km. Okey, 76 km. Kelajuan dia mengambil masa selama 1 jam. Okey, jadi kat sini kita tengok jarak bahagi masa. Okey, masa dia adalah dia gunakan unit apa? Kilometer. Okey, jadi kilometer, masa dia adalah jam. Okey, jadi kat sini jam kita tengok kat sini jam. Ni jam kan? Okey, jam. Jadi kat sini J. Okey, jadi sama dengan km per jam. Okey, kilometer per jam. Okey, ni jawapan dia. Okey, unit dia lah. Okey, dia tak suruh cari kelajuan lagi. Dia nak unit sahaja. Okey, jadi kita tengok kat sini soalan. Ada soalan, mengapakah unit kelajuan kilometer per jam tidak sesuai digunakan untuk mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki? Okey, kilometer per jam ni adalah dalam jarak yang besar. Okey, jalan skala yang besar, iaitu jarak yang paling jauh. Okey, biasa kilometer ni kita gunakan untuk apabila kita menaiki kenderaan lah. Okey, contohnya kereta, motor. Okey. Kalau untuk berjalan kaki ni kita biasa guna meter. Okey, meter per saat. Okey. Kalau kilometer ni jarang kita berjalan kaki dengan jarak kilometer, sebab kilometer ni skalanya lebih besar daripada meter. Jadi murid berjalan kaki ni tidak sesuai menggunakan unit kelajuan kilometer per jam, sebab kilometer per jam memang lambat nak sampai. Contohnya kalau kita nak pergi ke kota tinggi tu lama, tak sesuai. Jadi dia tak sesuai. Dia kilometer ni sesuai apabila menaiki kenderaan ataupun kuda yang haiwan yang berlari dengan laju macam kuda ni boleh.
Tapi kalau berjalan kaki ni tak sesuai sebab dia mengambil masa yang lama. Mungkin kalau nak berjalan kaki ni mengambil masa, kalau 76 km ni mengambil masa sampai bukan jam tetapi hari. Okey. Jadi berjalan kaki ni tak sesuai. Kecuali kalau kita naik kenderaan, dia tidak melebihi jam. Tidak melebihi 24 jam. Bila tidak melebihi 24 jam, dia masih dikira kilometer per jam. Tapi kalau melebihi 24 jam, dia dikira hari. Jadi tak ada kilometer hari, tak ada. Jadi dia hanya sesuai digunakan untuk yang naik kenderaan lah. Okey, yang menaiki kenderaan. Okey, kita tengok yang ini. Okey, unit bagi ukuran kelajuan ialah sentimeter per saat. Okey, unit bagi ukuran kelajuan ialah sentimeter per saat, iaitu cm per s ni per saat. Okey, meter per saat adalah m per s dan kilometer per jam adalah km per j. Okey. Jadi kita kena tengok sini Jadi kat sini kmj. Okey. Okey, jadi kita nampak kat sini meter. Okey, meter per saat, sentimeter per saat. Okey. Pertama sekali unit yang kecil lah. Okey. cm per saat. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, meter per saat. Okey, yang ketiga, kilometer per jam. Okey. Jadi ini adalah unit yang kecil. Okey, unit kecil. Okey, yang ini unit yang sederhana dan ini adalah unit yang paling besar. Sebab dia masa dia adalah jam. Okey, ini masa dia masih saat. Okey. Kalau masih saat ni adalah dalam masa yang pendek. Okey, kelajuan yang kalau J ni mengambil masa jam. Okey. Masa jauh lah, jarak yang jauh. Okey. Jadi kita tengok kat sini kura-kura merupakan antara haiwan yang bergerak perlahan di dunia. Kura-kura ini dapat bergerak sejauh 7.6 cm dalam masa 1 saat. Okey. Jadi kat sini dia punya ini adalah jarak dan ini adalah masa. Okey, jadi jarak dia adalah cm dan per saat. Okey, jadi dia punya unit dia adalah cm per saat. Ini adalah unit bagi kura-kura ni lah. Unit kelajuan dia. Unit. Bukan kelajuan dia, unit saja. Kita hanya menerangkan unit saja. Okey, jadi cm per saat. Okey, jadi murid kena ketahui cm adalah unit kecil. Okey, sentimeter per saat ni adalah unit kecil. Meter per saat ni unit kedua. Yang kilometer per jam ni adalah unit yang paling besar lah. Okey. Okey, kita tengok yang kedua, situasi yang kedua. Okey, manusia paling laju di dunia dapat berlari dalam acara balapan 100 meter dalam masa 9.58 saat. Okey, jadi kat sini 100 meter. 100 meter. Meter adalah jarak. 9.58 saat adalah masa. Okey, jadi jarak dia kat sini adalah meter. Yang ini adalah saat. Jadi sama dengan meter per saat. Ni unit dia. Okey. Okey, jadi kita tengok kereta F1 boleh berlumba dengan kelajuan sehingga 360 km dalam masa 1 jam. Okey, jadi kat sini jarak dia adalah 360 km. Masa. Okey, masa. Okey, masa dia 1 jam. Okey, jarak dia adalah dia guna unit km. Okey, dia punya masa dia guna unit jam. Okey, jadi sama dengan unit dia km per jam. Okey, jadi per ni adalah bahagilah. Okey, per jam. Okey. Jadi itu adalah unit. Okey, unit bagi setiap kelajuan yang yang digunakan bagi setiap aktiviti lah ataupun acara ataupun pergerakan sesuatu kenderaan, pergerakan orang berlari, pergerakan orang berjalan,
pergerakan haiwan tu berlari, kenderaan berjalan, kita nak kira kelajuan dia. Jadi kita belum sampai tahap kira kelajuan, kita masih mempelajari unit kelajuan sahaja. Okey. Jadi saya terangkan hari ini hanya unit kelajuan sahaja. Macam mana kita nak tahu unit kelajuan? Okey, unit kelajuan dia mesti ada jarak dan masa. Okey, jarak dan masa kita gabungkan dia jadi beginilah. Meter per saat, kilometer per jam. Okey, yang ini sentimeter per saat untuk kura-kura. Okey, yang ini kuda ni kilometer lah. Kilometer per jam unit dia. Okey, yang ini masa dia kat sini meter, saat, jadi meter per saat. Okey, kalau yang ini sentimeter, sini saat, jadi sentimeter per saat. Okey. Jadi saya terangkan itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan beri sedikit latihan. Okey, hari ini kita belajar simple saja. Okey, latihan pun cikgu bagi tak banyak. Okey, cikgu harap murid boleh salin ataupun print tampal dalam buku macam biasa. Okey, dan cikgu harap benda yang sedikit ni murid-murid boleh faham lah. Sebab minggu depan kita akan masuk tajuk pengiraan kelajuan. Okey, untuk minggu ni saya hanya terangkan unit kelajuan. Okey, ada 3 unit yang kita belajar hari ni, iaitu sentimeter per saat. Okey, sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Okey, setiap kelajuan ini dia mengikut pergerakan. Okey, pergerakan sesuatu haiwan ataupun objek. Okey. Jadi manusia bergerak kan menggunakan kenderaan. Okey, jadi dia jadi unit paling kecil kat sini kita belajar sentimeter. Sentimeter paling kecil. Sentimeter per saat. Meter sederhana dan kilometer per jam adalah unit kelajuan yang paling besar. Okey, saya harap itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik mengira kelajuan. Okey, untuk kali ini saya hanya bagi mengenal pasti unit kelajuan saja. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.